Assalamualaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah amin wa sallallahu alaihi wa sallam muslimin ajma'in. اللهم افتح علينا كتابك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا الراحمين واشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فاقنا في الدين وتأويل الناس المستقيم اللهم ارزقنا ونفع من نبيا اللهم سمعنا كتب القربين وزدنا ما رزقنا فما يسير ولا تعسر الكريم وتمم به الخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم العزيز العليم أنا لك الحرف إن كتب التوبة إلى بالي من الله الظاهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم اللهم افتح علينا فتوحا في رحمتك وانشر ذكرنا وسنا يا ذا الإكرام اللهم يا من مقاليد الأمور كون لديه لا هي يجري من كله فتح 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 كذا فتح فتح عليم.
Dengar suara? Assalamualaikum. Boleh kot? Ada suara? Dengar suara? Assalamualaikum. Boleh kot? Ada suara? Dengar suara? Itu insyaAllah. Okay. Taklah baru nak cuba ni. Jumpa teknologi baru sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah SWT dengan nikmat limpah kurnianya dapat kita bersama lagi untuk mengikuti daurah kitab I'anatul Nahid pada pengajian tentang ilmu faraid. InsyaAllah kita sambung pada muka surat ke berapa dah kita itu? Ke surat ke-7 kan? Surat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahmatullah wa nafa'ana bihi wa yu'unuhi wa minna bidarani amin ya rabbal alamin. Disambung mana itu kata wa mal akhu. Setelah wa ma akhu min abi fayahjubuhu. Tengah atas ni sin tu. Sin ma huwa tafsilu hajabihim. Sin hadza soalun ma huwa tafsilu hajabihim. Apakah iaitu huraian perincian hijab mereka itu. Mereka itu alladzina betul-betul 19 orang. Okey. Kan semua ada 19 orang yang hijab kan. 19. Jadi kata amma ibnu ibni fayahjubuhu al-ibnu au ibnu ibnin aqraba minhu. Adapun anak cucu laki daripada anak laki fayahjubuhu maka menghijab akan dia ibni itu oleh ibnu al-ibnu. Pertama menghijab akan dia oleh anak lelaki sendiri. Au ibu ibnin ataupun cucu lelaki daripada anak lelaki aqrabu minhu yang terlebih hampir daripadanya. Yang terlebih hampir pada ibnu ibni. Pada ibnu ibni. Jadi kita boleh tengoklah balik jadual yang pada muka surat yang ke-10 dulu kan. Muka surat apa tu? Jadual hijab tu Dah terus. Surat 10. Bolehlah buka masing-masing ke surat 10 tu. Mana dah. Oh ni tak ada. Oh salah PDF. PDF ni tak ada. Tak apa. Jadi maksudnya menghijab akan dia tu oleh anak lelaki, cucu lelaki daripada anak lelaki yang terlebih hampir daripada dia. Jadi maknanya ni kalau ada banyak cucu. Kalau ada banyak cucu, tengok cucu yang paling yang lebih hampir itu yang akan menghijabkan. Mungkin kita boleh cuba lukis. Maafkan hari ni kita eksperimen sikit. Masa dah pula. Sebentar.
Mari nak cuba. Mana pula pakai? Mana dia kalau ada banyak cucu. Banyak cucu, jadi cucu yang hampir kepada si mayat. Itu akan menghijabkan pada si mayat tu. Saya nak contoh kita kata kadang si mayat baru nak cuba tulis pakai okey, si mayat ketika dia banyak, dia ada ibnun, dia tak ada ibnun dah, kata dia ada ibnu ibni, ada cucu. Kena cari pen agaknya. Okey, tengah ada cucu lagi. Apa? Ibnu agak tulis. Ibnu ada cucu ibnu ibni ibnu ibni ibni ibnu ibnin. Bolehlah. Okey. Jadi yang ni dihijabkan. Sebab apa? Sebab ada cucu ni. Cucu ni lebih hampir pada si mayat. Jadi itu akan menghijabkan cucu yang bawah. Boleh? Wa ma jaddu. Nampak tadi ya? Wa mal jaddu fayahjubuhu al-abu wal awjaddun aqrabu minhu. Dia pun datuk, maka menghijabkan datuk itu oleh abu, oleh bapa. So kalau kita tengok balik jadual hijab tu, muka surat 10, tengok jad kan. Jad nombor 1 tu mereka di bawah ini terdinding dengan ada ab. Jad tu sebelahnya ab, bapa. Jadi bapa tu akan menghijabkan je. Au jaddun aqrabu minhu, ataupun hijabkan akannya oleh datuk yang terlebih hampir daripada jad tu. Jadi kalau ada banyak datuk, kan ada contohnya si mayat ni kena biasakan tu aja ada ab. Lepas tu katakan je tak ada ab lah, dia ada abu, kita buat terus datuk. Okay, ada datuk, abu ab, bapa bagi bapa. Lepas tu ada lagi apa namanya, bapa, abu, abu bagi ab, bagi bapa. Okey. Jadi yang datuk, ini datuk tak, dia dapat pesaka waris tapi dia dihijabkan oleh
datuk yang lebih hampir pada si mayat. Jadi abu ni tak dapat, dia dihijabkan sebab dia jauh. Yang jauh dihijabkan oleh yang dekat. Wa ma akhu syaqiqu fayahjubuhu salah satun al abu wal ibnu wa ibnu libni. Dia ada pun akhu syaqiq, al akhu syaqiq yang saudara seibu sebapa, saudara lelaki seibu bapa, maka menghijab akan akhu syaqiq tu oleh 3 orang. Al abu wal ibnu wa ibnu libni. Ingat syaqiq tu tengok jadual tu ada kan, ada dalam jadual pusat 10. Sebelah tu ab, ibni, ibnun dengan ibnu ibni. Bila ada 3 orang tu, ada seseorang akan menghijabkan akhul syaqiq. Wa ma akhu minal abi. Wa ma akhu minal abi fayahjubuhu khamsatun. Adapun saudara lelaki daripada bapa. Saudara lelaki daripada bapa. Adik-adik sebapalah panggil akhul abin. Fayahjubuhu maka menghijab akan akhul abi khamsatun. Ada 5 orang. Siapa tu? Wahum mereka itu. Khamsah itu haula'i salasah. Demikian itu 3 orang. 3 orang yang tadi atas tu. Sebab ab, ibnu ibni. Ab, ibnu ibni. Okay, 3 orang tu. Dan juga wal akhu syaqiqu. Dan menjadikan dia oleh akhu syaqiq. Saudara lelaki seibu sebapa. Tambah lagi. Wal ukhtu syaqiqah. Dan juga dihijabkan dia oleh siapa? Ukhtu syaqiqah. Saudara lelaki seibu sebapa. Saudara perempuan seibu sebapa. Adik-adik seibu sebapa dia. Yang lelaki perempuan. Kakak adik dia. Iza sorat asabatan ma'al binti. Masa bila akhu syaqiqah dia akan menjadikan akhun li'ab minal ab idza sara asabatan minal binti, apabila adalah akhu syaqiq tu jadi asabah berserta binti, berserta dengan anak perempuan. Sebab akhu syaqiq ni dia boleh jadi asabah. Dia jadi asabah dengan siapa? Panggil asabah ma'al wairi. Asabah serta orang lain. Iaitu dengan anak perempuan. Jadi kalau begitu, dia akan menghijabkan akhun abin. Akhun abin. Nak tengok ke contoh? Contohnya kata, adanya siapa? Bintun. Okay, bintun katakan seorang perempuan. Anak perempuan. Jadi seorang tu mati. Dia meninggalkan siapa? Bintun. Dia meninggalkan bintun. Okay, jadi dan juga ada siapa? Ada syaqiqah. Ada syaqiqah saudara. Okay. Dia meninggalkan syaqiqah saudara perempuan seibu sebapa. Mana ukhtu syaqiqah. Kita katakan ada siapa lagi? Yang kita bincang sekarang ni ialah abun akhun li abin. Ada akhun li abin. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam. Ini kan? Ini je. Ada. Ada. Ini kat sekitar ni kan? Ada ni kat sekitar ni. Kat sini kan? Sini kan? Oh.
Baiklah, kita sambung. Okey, jadi ada akhun di abin. Senang. Jadi ada akhun abin. Okey, akhun abin akan terhijab. Dia sebab bintun ni, dia kalau macam ni, dia seorang. Dia akan makan 1/2 bintun. Makan 1/2. Tak malah Pak Ayah nak tulis, ke jari. Okey, masa ni Syakikoh ni dia panggil Asobah Ma'al Ghairi. Dia ambil makan Asobah berserta dengan bintun. Jadi dia Ain lah sini. Malah tulisan Ayah nak tulis. Okey. Okey, masa ni Akhun Abin dia mahjub. Akhun Abin mahjub, tak ada apa-apa. Jadi kalau kita selesaikan Ain nombor 2 ni nak atas jadi masalah. Okey, 2 bagi 2 dengan 1. Ataupun 2 bagi 2 dengan 1. Ataupun macam tu lah biasanya. 2 bagi 2 dapat 1. Maksudnya 2 darab 1/2 kan. Maksud 2 bagi 2 dah. Dapat 1. Di baki je Asobah ni Ain dapat Akhun Syakik. Ukhtun Syakikah. Ni tak dapat apa. Dia dimahjubkan. Pun dah habis tu. Baiklah. Wa amma akhu binal abi umi fayahjubuhu sittatun. Dia ada pun saudara lelaki daripada ibu. Saudara lelaki daripada ibu. Maknanya saudara lelaki seibu. Fayahjubuhu, maka menghijabkan akhu minal abi minal umi tu sittatun oleh 6 orang. Al-abu, siapa hijabkan? Dia al-abu wal jaddu wal banu wal banu libni. Bapa dan jad. Bapa abul ab, bapa bagi bapa. Jad wal banu bani, dan anak cucu laki pada anak laki. Wal bintu libni, dan bintu dan anak perempuan, wal bintu libni, dan cucu perempuan daripada anak lelaki. Kita boleh tengoklah kalau jadual muka surat 10 tu, tengok an akhul minat umi, akhul liab, ada kan nombor 4 akhul liab, kan tu ab di umi. Dia kat bawah ya, muka surat 9. Muka 9 nombor 6. Jadi akhul umi tu dia dihijab oleh ab, jad, ibnun, bintun, ibnu bini, bintul bini. Samalah gitu. Wadabitu haula sitati antakula aslun zakarin. Aslu zakarin au far'un warithun. Macam ni kita nak tahu dobek 6 orang tadi yang menghijabkan. Kaedahnya nak tahu macam mana yang menghijabkan akhun li itu ialah asal ataupun aslun zakarun, dan asal tu lelaki. Asal itu lelaki, au far'un warisun, ataupun forok waris. Itu yang menghijabkan. Asal lelaki. Asal bapa, datuk. Jadi kalau tengok sini 6 orang tu, siapa asal lelaki? Ab dan jad. Ab jad tu bapa, asal yang lelakinya. Juga far'un waris, forok yang mewarisi. Siapa forok yang mewarisi? Ibnu. Betul, ibnu ibni, cucu dengan bintu, anak perempuan tu dengan bintu beni, anak cucu perempuan daripada anak lelaki tu. Tu yang menghijabkan 6 orang itu. Menghijabkan siapa? Akhun di ummi. Wa amma benu akhi asyaqiqi fayahjubu sab'atun. Haula'u sab'atun. Haula'u wa hum al-abu wal jaddu wal benu beni wa akhu syaqiqu wal akhu min abi. Ni tu. Wa amma ibnu akhi, kan masuk pada ibnu akhi.
Adapun ibnu akhi, apa tu, anak lelaki, ibnu akhi, anak lelaki daripada cucu lelaki, asyakik. Cucu lelaki, anak lelaki daripada saudara lelaki, asyakik yang seibu sebapa. Ibnu akhiqi asyaqiqi. Sepupu lah bagi si mayat. Fayah jubuhu sabatun, maka menghijab akannya ibnu akhi syaqiq oleh sabatun, oleh 7 orang. Siapa itu? Haula'u. Haula'i lah. Haula'i, demikian itu. Siapa 7 orang yang atas tadi? Dengan campur seorang lagi. Haula sabatun. Sabatun siapa? Haula'i. Jadi badal sabatun. Haula'i wahum, iaitulah haula, 6 orang yang tadi. Al-abu wal jaddu wa benu ubni wa benu libni wal akhu syaqiqu wal akhu min abi wal ukhtu min al abawaini. Siapa 6 orang? Sabatun 7 orang yang tadi kan. 7 orang mana? Haula tu mana 6 yang tadi? Wahum, 6 mereka itulah sabatun lah. Wahum sabatun siapa? Sekejap. Tengok dulu. Ab, bapa. Waljad dan datuk, abu ab. Wal benu, anak lelaki. Wal benu beni, dan cucu lelaki pada anak lelaki. Al-akhu syaqiqu, dan saudara lelaki seibu sebapa. Wal akhu minal abi. Wal akhu minal abi, dan wal akhu minal abi. Bapa adik-beradik lelaki. Saudara lelaki daripada bapa. Adik-beradik lelaki sebapa. Maksud wahum tadi tu 7 orang lah. Maknanya 6 orang yang sebelum tu campur campur seorang lagi tu. Campur akhu minal ab. Campur akhu minal ab ni. Tidak. Akhu minal ab wal ukhtu. Tengok dulu ya. Wal akhu minal ab, dan saudara lelaki sebapa. Wal ukhtu minal abawaini, dan saudara perempuan minal abawaini, saudara perempuan seibu sebapa. Aw minal abi, ataupun saudara perempuan minal abi. Sebapa, saudara perempuan sebapa. Idza sarat asabatan al binti. Saudara perempuan yang pada abawain ataupun pada ab, masa bila dia menghijabkan. Dasarat asabatan ma'al binti. Apabila menjadilah asabah. Siapa? Ukhtun tu. Ukhtu. Apa dia? Ukhtu tu. Al-ukhtu minal abawaini atau minal abi tu. Asabatan, bila dia menjadi asabah ma'al binti, beserta anak perempuan. Jadi ukhtun minal abawain ataupun minal ab, bila jadi asabah, bila dia ada anak perempuan, si mati meninggalkan ukhtun tadi, minal ab, minal abawain ataupun minal ab. Lepas tu ada bintun, dia akan menjadi asabah, akan makan asabah yang lebihan tu. Asabah ma'al ghairi, ni ma'al binti tu. Masa tu dia akan menghijabkan ibnu akhi syaqiq. Ibnu akhi syaqiq. Nampak kot? Boleh tak? Maksudnya katakan si mati tu. Okay. Contohnya si mati tadi ada apa? Sekarang nak kata macam mana dia menghijabkan. Baiklah. Akhun al-ukhtu min abawain atau min ab tu dia akan menghijabkan menghijabkan akhun ibnu akhul syaqiq. Okay, contohnya si mayat tu mati meninggalkan ibnu
Allah. Okay, Ibnu banyak kan. Ibnu Akhi Syakib. Ibnu Akhi, pandailah baca. Okay, Syakib. Ayah sini kita buat simbol dia. Akhi Syakib, Qaf. Okay. Jadi dia meninggalkan Ibnu Akhi Syakib. Kemudian di situ ada siapa? Tiba-tiba ada sekali si mayat tu ada mati meninggalkan ukhtu min abawain. Ukhtun Syakib. Maksudnya saudara perempuan seibu sebapa. Syakikah lah. Ukhtun Syakik. Itu Syakikah. Okay, lepas tu ada juga tadi siapa? Akhun, Ibnu Akhi, Ibnu tu ada bintun. Tiba ada bintun, ada anak perempuan. Okay. Sekarang bila anak perempuan ada bersetengah syakikah, akan menyebabkan anak perempuan ni dia makan separuh kan. Dia makan 1/2, dia seorang 1/2 bintun. Dia akan datanglah macam mana nak kira. Nak dapat kan. Okay, syakikah ni akan makan apa? Dia asobah. Bila ada bintun, dia akan makan asobah. Jadi masa ni, sebab ada syakikah, mana dia makan asobah, Ibnu Syakikah ni akan dihijabkan. Dia mahjub. Mahjub masa tu dia apa? Hak mahjub Okay. Jadi tak dapat apalah. Ni kalau kita selesaikan ni. 1/2. 2 tu naik atas. Jadi asal masalah. Okay. 2 bagi 2. 1. Baki je. 1. Ni dah majub lah. Dia tak dapat apa. Memang dah habis pun. Dia makan apa pun tak ada. Makan 2 ngah je lah. Kata. Kata guru 2 ngah. Tahu 2 ngah tu apa? 2 ngah. Kemudian seterusnya. Wa amma banu akhi min abi fayahjubu samaniyatun haula'i asba'atu wa banu akhi syaqiqi wa amma banu akhi min abi dan adapun saudara anak lelaki daripada akhi, daripada saudara saudara lelaki minat abi sebapa. Sepupu lah si mayat, tapi sepupu adik-beradik sebapa. Fayah jubuhu, maka menghijab makannya ibnu akhi minat ab. Samanya tu ada 8 orang. Siapa 8 orang tu? Ha'ulah sab'atu. Badal 8 orang tu apa? Ha'ulai sab'atu. Demikian 7 orang. Demikian itu 7 orang yang tadi, yang atas tadi, yang baru ni. Dia buat benu akhi syaqiqi. Tambah lagi seorang. Siapa lagi hijabkan je? Ibnu akhi syaqiq. Anak lelaki bagi saudara saudara lelaki seibu sebapa. Boleh tu Wa amma ammu asyaqiqu fayahjubuhu samatun wa hum almaskuruna qablahu. Dan dia pun bapa saudara syaqiq, bapa saudara seibu sebapa. Adik-beradik sebapa yang adik-beradik bapa yang seibu sebapa. Fayahjubuhu, maka mijab makan syaqiq. Amu syaqiq tu tis'atun, oleh 9 orang. Wahum siapa tu? Tis'ah. Al-maskuruna qablahu. Yang disebutkan sebelum Syakib tu. 10 orang, 9 orang yang sebelum tu kan disebut semua banyak tu. Bolehlah nak tengok jadual tu muka surat 10 kan. 10 tu dengan Syakib. Nombor 7. Syakib. Itu 9 orang tu. Tengoklah ada 9 orang. Kiralah berapa. Tis'atun wa maskuruna qablahu. Ini disebutkan sebelumnya. Dan sebelum tu ada dah yang
9 orang. Boleh tengok janda tu dah tulis. Wa ma'amu minal abi. Dan ada pun bapa saudara sebapa, adik-beradik bapa sebapa. Fa yajibuhu asyaratun. Maka mijakkan dia oleh 10 orang. Campur lagi yang seorang yang baru ni. Wahum dan itu asyarah tu al-mazkuruna qablahu. Yang disebutkan qablahu sebelumnya minal ab. Bapa saudara sebapa itu. 10 orang. Tengoklah dalam tu ada nombor 8. Muka surat 10 nombor 8 tu ada 10 tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Sudah. Kira tu ada yang tak masuk kan. Tapi kat sini tulis 10 orang. Campurlah yang atas tu. Minal ab. Lepas tu yang sebelum tu lagi. Campur-campur. Dia kumpul-kumpulkan je. Cuma campur minal campurkan syakik tu. Campur tambahan syakik. Okay. Wa amma ibnu ammi syakik fayahjubuhu ahada asyara wa hum al-mazkuruna qablahu. Dia ada pun anak lelaki ibnu ammi syaqiqi. Anak lelaki daripada bapa saudara seibu sebapa. Adik-beradik bapa seibu sebapa. Anak je, maksudnya sepupu, si mayat. Fayahjubuhu maka mijab akan dia ibnu ammi syaqiq ahada asyara oleh 11 orang. Wahum al-mazkuruna qablahu. Wahum lah ahada asyara 11 orang tu ialah yang disebutkan sebelumnya, sebelum pada ibnu ammi syaqiq. Sebelum dia maknanya tengok dia ada tu senang. Ibnu ammi syaqiq nombor 9 kan, muka surat 10 dia nombor 9. Yang sebelumnya campur satu ammu li abin. Dapat new member baru. Ammu li abin tu tambah lagi seorang. Kemudian wa amma ibnu ammi min ab. Adapun anak lelaki daripada ammi, pada bapa saudara min ab, bapa saudara sebapa. Mana adik-beradik bapa sebapa. Fahjubuhu isna asyara. Maka menghijab akan dia ibnu ammi min ab tu oleh 10 oleh 12 orang. Isna asyara 12 orang. Wahum siapa mereka 12 orang? Al-mazkuruna qablahu, yang disebutkan sebelumnya, sebelum ibni ammi minal ab. Campur semua tu dapat 12. Mana tambah lagi seorang lah, ibnu ammi syaqiq. Yang atas je ibnu ammi syaqiq. Tambah lagi je seorang. Wa ma mu'tiqu fayahjubuhu asabatu nasabi al-muta'assibuna bi anfusihim. Dan ada pun al-mu'tiqu, tuan yang memerdekakan. Dia pun kena hijab dengan siapa? Fayahjubuhu maka mijak akan ammu mu'tiq asabatu nasabi oleh asabah nasab. Asabah nasab. Asabah nasab bagi si mayat tu. Asabah kerabat dia. Al-muta'assibun. Muta'assibun. Yang memakan asabah bi anfusihim, dengan diri mereka itu. Bukan makan asabah dengan lain, tapi dengan mereka sendiri. Maknanya semula asabah bagi karabat itu. Ada yang asabah itu akan menghijabkan mu'tiq. Kecuali dah tak ada siapa dah. Asabah semua tak ada. Kerabat ni semua tak ada. Yang makan asabah semua tak ada. Maka mu'tiq tu baru dah dapat bahagian dia. Dapat asabah kan. Ma tafsidu hajabin nisa'i. Muka surat 8. Soalan baru kata ma tafsidu hajabin nisa'i. Apakah incian huraian hijab perempuan? Perempuan pula macam mana? Tafsiluhu inna bintal bani yahjubuha salasatun. Al-banu wa banu ibni wa banu binin aqrabu minha. Tafsiluhu bermula tafsil, huraian je hajabin nisab, hijab perempuan ni ialah apa? Inna binta ialah sesungguhnya bintal bani cucu perempuan daripada anak lelaki, yahjubuha salah satu,
Mengijakkan dia akan bintil benih tu oleh salah satu oleh 3 orang. Ada 3 ni, salah seorang ada dia tak dapat apa. Apa tu salah satu badannya al-banu, anak lelaki. Ada lelaki yang akan mengijakkan anak cucu perempuan pada anak perempuan, anak lelaki tu. Wabanu benin, wabanu benin, wabanu benin, wabanu benin, wabanu benin, dan juga cucu lelaki pada anak lelaki. Yang mana aqrabu minha, yang lebih hampir daripadanya pada bintil benih. Pada anak perempuan, cucu perempuan bagi saudara bagi anak lelaki. Jadi yang mana yang terlebih hampir bintu benih. Yang mana bintu ibni, cucu lelaki ni dia akan mengijakkan cucu perempuan. Cucu lelaki yang paling hampir yang akan mengijakkan cucu perempuan. Contohnya macam mana? Kalau si mayat ni kena berlatih tu dia pakai jari pula Okay, kadang dia ada apa? Kalau ada anak, tak payahlah, kena hijab dah. Okay, sekarang jadi cucu. Katakan tak ada anak si mayat ni. Dia cucu apa? Ibnin. Bini. Ni cucu lelaki daripada anak lelaki. Baiklah, cucu lelaki. Tiba-tiba cucu lelaki ni ada anak. Anaknya siapa? Kata anaknya seorang ni bintu. Kata anak je seorang tu tak apalah. Payah sangat. Jadi ada anak. Anak siapa? Anak tu lah bintu. Bintu ibni. Anak je lah, anak perempuan bagi ibni ni. Namanya bintu ibni. Okay. Itu pun termasuk bintu ibni dia furuk waris kan, dia ke bawah. Jadi bintu ibni ni ataupun sebenarnya bintu ibni ke bawah kan. Dia menghijabkan dia oleh ibnu ibnin. Ibnu ibnin ni sekarang dia tak dapat makan apa. Asal boleh. Kalau ni tak ada. Kalau ibnu ibnin tak ada, dia boleh makan pusaka. Tapi sebab ada ibnu ibnin, dia tak makan pusaka, dihijabkan. Sebab ada bapa je juga kan. Tu. Itu maksudnya ibnu ibnin yang lebih hampir daripadanya. Pada bintil benih. Okay. Wabintani faksara. Wabintani faksara. Dan siapa lagi yang menghijabkan apa nama ni? Bintu ibni. Wabintani dan 2 orang anak perempuan. Faksara maka lebih. Kalau ada 2 orang anak perempuan maka lebih, dia akan menghijabkan. Kenapa listiraki sulusai ni? Iza lam ta'sid. Kerana listiraki sulusai ni kerana menghabisi 2/3. Yang kena menghabisi 2/3. Sebab bila kata 2 anak perempuan tu, dia dah dapat 2/3 dah. Sedangkan anak bagi perempuan, bahagiannya adalah 2/3 je untuk perempuan ni. Seperti mana Al-Quran dalam firman fa in kunna nisaan faqasnataini falahunna sulusa ma tarak. Dalam surah An-Nisa ayat ke-11. Maka jikalau adalah mereka itu perempuan, itu faqasnatain. Mana 2 dan lebih. Dia ada 2 lebih, falahunna sulusa ma tarak. Maka bagi mereka itu 2/3 barang yang ditinggalkan. Situ ke dalilnya. Tengok hasil situ lah. Maksudnya perempuan ni dia cukup kan dengan 2/3. Jadi bila dah cukup 2/3 dah habis dah bahagian dia. Jadi bila cukup 2/3, bila dia kata sebab bila kata 2 bintun tu dia dah jadi 2/3. 2 anak perempuan
fardunya adalah dia akan makan 2/3. Anak perempuan kalau seorang, dia makan berapa? 1/2. Bila 2 orang atau lebih makan 2/3. Bila 2/3 dah habis dah untuk perempuan, anak cucu tu. Lepas tu dia tak makan. Tu pun idza lam ta'sib. Apabila tidak makan asabah, la ia bintu ibni. Bintu ibni dia bila tak makan asabah. Tapi bila dia dapat asabah, dia dapat juga bahagian tu. Tapi dah azan ni boleh juga nak tunjuk tapi sampai panjang sikit. Pun dah azan. Tak apa kita sambung esok insyaAllah. Okay. Minta maaf baru nak cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum.